Okey, cikgu sambung balik bagi faktor topografi deh. Faktor abiosis yang keempat iaitu topografi. Jadi topografi ialah ciri fizikal muka bumi yang merangkumi 3 perkara iaitu altitude, kecerunan dan aspek. Okey. Topografi menentukan kelembapan, suhu dan keamatan cahaya yang akan diperolehi oleh tumbuh-tumbuhan yang berada di kawasan tersebut. Jadi, bila dia dipengaruhi oleh kelembapan, suhu dan keamatan cahaya, maka dia punya faktor tumbuh-saran pertumbuhan dia pun akan dipengaruhi oleh faktor-faktor itulah. Okey, mari kita tengok altitude. Yang pertama, altitude itu apa? Altitude ni maksud dia ketinggian lah. Ketinggian lantai tanah tu. Okey. Semakin tinggi altitude, semakin rendah kelembapan relatif. Okey. Dan juga semakin rendah tekanan atmosfera dan semakin rendah kandungan karbon dioksida. Okey, ya gitulah tu dia punya ciri-ciri dia deh bagi faktor ketinggian kawasan yang tinggi ni. Maksud dia macam atas bukit gitulah, kawasan yang lebih tinggi daripada paras laut lah, mungkin lebih kurang macam tu lah. Okey. Tumbuhan yang hidup pada altitude yang berbeza mempunyai jenis, saiz dan kepadatan yang berbeza. Sudah tentulah. Kalau altitude berbeza, mestilah tumbuh-tumbuhan pun berbeza dari segi jenis dia, saiz dia. Sebab tengok dia boleh survive ke tidak. Okay, kalau dia boleh survive, maka pertumbuhan dia akan, pesat akan tinggi lah. Okay. Sebagai contoh, pokok pin yang hidup di altitude yang lebih tinggi bersaiz lebih kecil daripada pokok meranti yang hidup di hutan tropika. Maksud dia altitude yang lebih tinggi ni, kawasan yang lebih tinggi. Okey. So dia mempunyai saiz yang lebih kecil berbanding altitude yang lebih rendah, iaitu pokok meranti yang hidup di hutan hujan tropika. Okey, pokok meranti ni kita tahulah besarlah dan berusia ratus-ratus tahun tu. Okey. Okay, sekarang kita tengok kecerunan pula. Lereng bukit yang curam lebih mudah terhakis akibat pergerakan air deras. Dia lihat dulu keadaan pada lereng bukit tu. Mestilah sebab bila dia di lereng bukit, bila hujan turun maka air tu akan deras turun. Maka senang berlaku hakisan pada kawasan yang curam tu. Okey, jadi apa jadi pada ni? Ciri lagi pada kawasan tu. Lapisan tanah menjadi lebih nipis dan kering. Okey, sebab air tu akan selalu maksudnya air tidak bertakung di kawasan tersebut dah. Kawasan ini kurang ditumbuhi pokok kecuali tumbuhan gunung yang renek, berduri serta berdaun kecil dan runcing. Okey. Yang boleh hidup di kawasan tersebut hanya tumbuh-tumbuhan yang macam itulah, yang kecil, renek, berduri. Okey. Okey, sekarang aspek pula. Aspek ni merujuk kepada arah tiupan angin dan sinaran cahaya matahari. Ada dua deh. Ada dua ciri bagi faktor aspek ni. Arah tiupan angin dan juga sinaran cahaya matahari. Jadi kalau kita tengok kawasan yang terdedah kepada cahaya matahari dengan kawasan yang terdedah kepada angin tu. Okey, lereng bukit yang menghadap ke laut. Biasa tengok lereng bukit yang menghadap ke laut lebih padat dengan tumbuhan berbanding lereng bukit yang menghadap ke daratan. Betul macam tu? Ini kerana lereng mendapat taburan hujan yang lebih banyak. Dia dapat hujan yang lebih banyak daripada yang kawasan yang terdedah kepada laut tu. Lereng yang menerima lebih cahaya matahari, maka pertumbuhan dia pun lebih pesat sebab dia mendapat cahaya matahari yang banyak, maka kadar fotosintesis dia pun tinggi, maka pertumbuhan dia pun tinggi. Jadi kalau dia terdedah kepada cahaya matahari banyak, lepas tu dia terdedah pula kepada hujan sebab dia menghadap kepada laut maka kadar pertumbuhan dia lebih pesat, lebih tinggi dan lebih banyak tumbuhan di kawasan tersebut lah. Boleh faham altitude, kecerunan dengan so ada gambar dekat situ tu.
Okey, ni nampak gambar ni laut ni. Ni laut ni, ombak putih-putih ni. Ni kawasan yang terdedah kepada laut lah ni, terdedah kepada pantai ni, terdedah kepada angin dan juga hujan. Okey, so kita sambung lagi. Okey. Faktor yang kelima, iklim mikro. Mikro ni kecil lah maksud dia. Nampak tak tu gambar tu? Gambar tu iklim mikro di bawah batu yang menjadi habitat ulat gonggok, sekumpulan ulat gonggok. Jangan kita kata bawah batu tu tak ada gapo. Kita nampak rumah kita besar. Jadi cuba kita angkat seketul batu tu. Kat bawah tu ada cacing, ada semut, ada gapo. Itu merupakan satu iklim juga untuk organisma. Organisma begitu. Menjadi habitat ulat gonggok. Okey. Dia menunjuk kepada satu kawasan kecil. Contoh, iklim mikro di bawah seketul batu. Iklim mikro di bawah rimbunan pokok besar. Kat bawah pokok besar tu ada apa? Ada katak, ada burung, ada cacing, ada ayam, ada macam-macam lah Bergantung kepada suhu kelembapan, keamatan cahaya, keseimbangan haba, tekanan atmosfera, sejatan air serta keupayaan tanah untuk menakung air. Okey. Okey, so dia bergantung, iklim mikro ni dia bergantung kepada faktor-faktor ni lah. Okey, untuk mengekalkan kelembapan dia. So, kita pergi kepada konten seterusnya. Okey, tengok dah. Faktor yang terakhir ni. Faktor abiosis yang terakhir iaitu kelembapan udara. Cuba kita tengok dululah contoh badak tu. Badak buat apa ni? Badak mempunyai saiz badan yang besar. Menyebabkan badak mempunyai nisbah jumlah luas permukaan berisi padu yang kecil. Boleh faham tak? Dia gini, dia kalau organisma besar, macam badak, macam gajah ni, memang saiz badan dia besar. Tapi JLP per I, faham tak? Kena ingat tu. JLP per I dia kecil. Jumlah luas permukaan berisi padu dia kecil. Kalau ingat lagi yang kita belajar pasal, kita tengok bledar agar-agar kalau kita potong cube agar-agar yang ketulan kecil dengan agar-agar yang ketulan besar. Agar-agar ketulan kecil dengan agar-agar ketulan besar. Tak? Kita rendam dalam larutan berwarna merah. Tak? So yang mana kita akan nampak lepas pada setengah jam ke, lepas pada 3 jam ke, yang mana kita akan nampak merah banyak. Ni lah kan. Ni kawasan tengah dia mungkin putih lagi. Sebab dia mempunyai JLP yang ni JLP dia besar. Ni JLP per I dia kecil. Sorry. Ni JLP per I dia besar. Ni JLP per I dia kecil. Okey. Sebab badak mempunyai jumlah luas permukaan perisi padu yang rendah ataupun kecil lah. Oleh yang demikian, kadar haba yang dibebaskan daripada kulit dia pun rendah. Haba dibebaskan daripada kulit dia rendah. Sebab JLP per I dia rendah kan. Okey. Pada hari-hari panas, badak sering berendam di dalam air berlumpur. Ketika lumpur mengering, dia menunjukkan badan dia lah. So, dia berendam dalam air berlumpur tu. So, ketika lumpur mengering di tubuhnya, badak menjadikan lumpur itu sebagai lapisan yang melindungi kulit daripada sinaran matahari untuk menunjukkan badan dia. Okey, so masa tengah hari, kalau masa tengah hari kat dia tubik lah daripada tu. Kita nampak selut tepek dekat badan dia tu So sebenarnya selut tu membantu untuk melindungi badan dia daripada pancaran matahari secara terus. So mengelakkan badan dia, peningkatan suhu pada badan dia lah. So dia dapat mengekalkan suhu lah. Okey, apa yang dia terangkan dekat sini, faktor kelembapan udara ni, iaitu kuantiti wap air dalam udara mempengaruhi taburan organisma. Lebih banyak di kawasan kelembapan tinggi. Organisma lebih banyak di kawasan yang lembap. Di kawasan yang lebih lembap. Kelembapan rendah. Okey, di kawasan kelembapan tinggi. Kelembapan tinggi ni maksud dia banyak wap air lah. Kalau kata kelembapan rendah. Maksudnya kelembapan rendah maksudnya kawasan tu panas lah. Wap air kurang.
Kalau wap air kurang di persekitaran, ini akan menyebabkan berlakunya peningkatan kehilangan air dari stoma pada tumbuhan kawasan tersebutlah melalui proses transpirasi. Belajar dah ke transpirasi ke kehilangan wap air dalam bentuk wap air melalui yang stoma tu ke daripada akar ke daun. Jadi kalau kata kelembapan rendah, wap air kurang, inilah yang akan berlaku kepada tumbuhan tu. Dia akan mengalami kehilangan air melalui proses transpirasi. Jadi itu juga akan menyebabkan tumbuhan tu akan menyerap lebih banyak air dan garam mineral dari dalam tanah. Okey, so proses ini memberikan kesan penunjukan sebenarnya kepada dia, untuk dia mengekalkan suhu untuk enzim boleh bertindak pada kadar yang optimum. Ini bagi tumbuhan lah. Okey. Okey, so kita masuk kepada topik yang seterusnya. Topik yang seterusnya muka surat 175 tu ke. Supaya tengok tajuk dia nutrisi autotrof. Ada dekat sini tak? Nutrisi autotrof dan nutrisi heterotrof ni. Ada dua jenis nutrisi, ada dua kumpulan nutrisi, autotrof dengan heterotrof. Okey, apa itu nutrisi? Nutrisi adalah cara organisma memperolehi nutrien dan juga tenaga daripada makanan yang dia makan. Autotrof dengan heterotrof. Tengok dulu maksud istilah ni. Auto maksud dia sendiri. Tropos maksud dia makan. Hetero maksud dia yang lain atau berbeza. Tropos makan. Okey. So kita pergi kepada ada 5 jenis nutrisi ni yang diletakkan di bawah autotrof dan juga heterotrof. Tadi kita tengok dah kan istilah ni kan. Auto ni maksud dia sendiri. Maksudnya dia boleh buat makanan dia sendiri. Kalau hetero ni lain. Lain maksud dia tak boleh buat makanan dia sendiri. Dia ambil daripada sumber lain. Dia ambil daripada luar. Nutrien tu dia ambil daripada luar. Kalau organisma autotrof ni dia boleh buat sendiri nutrien dia. Okey, contoh fotoautotrof, kemoautotrof bagi nutrisi autotrof. Bagi nutrisi heterotrof pula saprotrof, holozoik, parasitik. Ni kita duduk sini ni. Kita duduk dekat holozoik ni ke. Kita boleh ke buat makanan kita sendiri? Kita boleh ke? Kita tak boleh kan buat makanan sendiri, betul tak? Kita ambil nutrien daripada luar ke. Kita makan, kita hancurkan, kita serap, barulah kita boleh melakukan pertumbuhan. Okey, so kita tengok satu-satu Fotoautotrof ialah organisma yang mensintesis sebatang organik daripada karbon dan cahaya matahari dan tenaga cahaya. Okey, dia dapat mensintesiskan makanan dia sendiri melalui proses fotosintesis. Alah, tumbuhan hijau yang kita duk belajar sekarang tu lah. Jadi dia guna dia guna karbon dioksida, dia guna tenaga cahaya matahari, dia guna apa lagi? Lepas tu dia boleh menghasilkan glukosa. Makanan tu merujuk kepada glukosa. Lepas tu dia menghasilkan oksigen, macam tu. Okey, sekarang tengok kemoautotrof pula. Merangkumi beberapa jenis bakteria yang mensintesis sebatang organik tanpa menggunakan cahaya. Okey, sebab tu kita sebut kemo. Ni kita sebut foto. Foto ni cahaya. Kemo ni bahan kimia. Kemoautotrof memperoleh tenaga melalui pengoksidaan bahan tak organik seperti hidrogen sulfida dan amonia melalui kemosintesis. Contoh ni nitrobacter. Nitrobacter yang terlibat dalam kita nitrogen tu. Okey, kita tengok pula nutrisi heterotrof ni. Nutrisi jenis heterotrof ni yang ada 3 ni kan. Kita tengok kita dululah. Kita tengok kita ni holozoik ni. Apa yang kita buat Organisma yang memakan bahan organik pepejal. Betul tak? Kita makan nasi kan. Yang kemudiannya kita cernakan.
Betul tak? Kita kunyah, lepas tu kita cerna pula dalam perut kita kan, dalam usus sistem pencernaan kita. Lepas tu dah jadi molekul-molekul yang ringkas, kita akan serap, betul tak? Kita akan serap masuk ke dalam badan kita. Lepas tu bila kita serap, barulah kita boleh guna bahan tersebut untuk kita punya proses-proses tindak balas metabolisme dalam badan kita, dan kita boleh melakukan pertumbuhan lah. Ni dia letak contoh tupai, ada banyak lagi lah contoh lain lah kan. Okey, sekarang tengok parasit pula. Parasit ni pelajar mesti nampak, parasit ni mesti dah nampak kefahaman dia tu kan. Parasit adalah organisma yang menyerap nutrien daripada perumah. Okey. Sebagai contoh, kutu dan cacing pita yang menyerap nutrien daripada perumah, iaitu manusia. Kutu daripada kita lah, dia makan nutrien kita. Okey. Dalam perut kita pun samalah, cacing gelang kau, cacing pita kau. Okay, saprotrof ialah organisma saprofit yang memperolehi nutrien daripada bahan organik yang mati. Okay, dan mereput. Organisma ni dia sore-sore dia. Dia berebut sore-sore dia. Dia berebut dengan benda mati dan mereput ni. Bukan benda hidup. Kalau ni, parasit ni benda hidup. Kutu benda hidup, kita manusia pun benda hidup. Okay. Jadi dia cerna di luar badan dia kan. Betul tak? Ni nampak tak ni. Kalau roti yang tu ke, roti kulat atas roti tu ke, dia cerna di luar badan dia. Okey, barulah dia serap masuk nutrien ke dalam badan dia. Ni, kulat. Okey lagi.